الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong, maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kuliah berupa jawapan kepada soalan yang sering ditanyakan kepada saya tentang di mana Allah. Maka jawapan yang akan saya berikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis sahih, seterusnya asar dan qaul para ulama al-mu'tabar. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Sebagai orang yang beriman tidak boleh meragui apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita semua dengan khabarnya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa. Jadi di antara ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya di langit, dan di langit yang ketujuh, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah bersemayam di atas arasnya. Ayat ini terdapat dalam surah Taha ayat 5. Ayat seterusnya adalah firman Allah, Inna rabbukumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat kedua ini bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arasnya. Ayat ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ayat yang ketiga, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa, kemudian ia bersemayam di atas arasnya. Lihat dalam surah Yunus ayat 3. Ayat keempat yang menjelaskan Allah bersemayam di atas arasnya ialah firman Allah, Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia, yakni Allah, bersemayam di atas arasnya. Lihat dalam surah Al-Furqan ayat 59. Ayat kelima yang menjelaskan Allah bersemayam di atas arasnya ialah firman Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah adalah zat yang mengangkat langit tanpa tiang yang kamu lihatnya, kemudian ia bersemayam di atas arasnya. Disebut ia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah Ar-Ra'd ayat ke-6. Allah firman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah As-Sajdah ayat 4. Ayat ketujuh. Ayat ketujuh yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Dialah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Lihat surah Al-Hadid ayat 4. Maka kalau kita benar-benar beriman kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diulang-ulang sebanyak 7 kali, yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, bagaimana kita boleh menolak firman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan tentang dirinya sendiri? Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di langit, Allah berada di langit, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh?" Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan menyungkir balikkan bumi bersama kamu? Dalam surah Al-Muluk ayat 16. Ayat seterusnya, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh." Kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di langit, naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh dinaikkannya. Lihat dalam surah Fatir ayat 10. Dan Allah berfirman, "Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima." Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, yakni kepada Allah yang di langit, dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat An-Nisa 158. Seterusnya, "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau dan mengangkatmu kepadaku," yakni kepada Allah yang di langit. Lihat Ali Imran ayat 55. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka, yakni yang di langit, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Lihat surah An-Nahl ayat 50. Sidang penonton dan para mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak ayat Quran yang menjelaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Aras Allah di langit dan Allah berada di langit. Bagaimana kita boleh menafikan tentang pengkhabaran yang datang daripada Allah yang mencipta kita dan mencipta sekian alam? Oleh kerana saya janjikan tadi akan membawa hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW berada di langit. Di antara hadisnya ialah, qala Muawiyah bin Hakam al-Sulami, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li Uhud wal Juwaniyah, fattala'tu dhata yawmin fa idha bidh-dhi'b qad dhahabat bi shatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam asafa kama yasifun, lakinni saktuha sakatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dhalika alayya. Qultu ya Rasulullah afala a'tiquha? Qala i'tini biha. Faqala laha ayna Allah? Faqala laha ayna Allah? Qalat fi as-sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Berkata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku memiliki seorang hamba wanita yang mengembala kambingku di sekitar pegunungan Uhud dan Al-Juwainiyah.
Pada suatu hari aku melihat seekor serigala menerkam dan membawa lari kambing gembalaannya. Aku termasuk anak Adam kebanyakan. Aku mengeluh sebagaimana mereka. Karenanya wanita itu aku pukul dan aku marahi. Kemudian aku menghadap Rasulullah SAW, maka baginda mempersalahkan aku. Aku berkata, wahai Rasulullah, adakah aku harus memerdekakannya? Jawab Rasulullah, bawalah wanita itu kemari. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita tersebut, di mana Allah? Ditanya, di mana Allah? Dijawabnya, di langit. Dijawabnya oleh wanita itu, di langit. Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa aku? Dijawab, engkau Rasulullah. Maka baginda bersabda, merdekakanlah wanita itu kerana dia adalah seorang mukminah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan perawi hadis ini bukan saja Muslim, tetapi di dalam buku Aina Allah Difa'un an Hadithil Jariyah riwayatan wa dirayatan ta'lif Salim Al-Hilali, di sini ditakhrij bahawa hadis ini akhrajahu bitamamihi Muslim wal Bukhari wa Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad wa Ibn Jarud wa Abu Awanah wal Baghawi wa ghairuhum. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan perawi-perawi yang lain yang tidak boleh dibantah tentang sahihnya. Rasulullah SAW mengiktiraf hamba wanita ini sebagai seorang mukminah kerana dia menjelaskan bahawa Allah di langit ketika ditanya oleh Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis yang semisal dengannya yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit berupa hadis Rasulullah SAW yang sahih ialah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna alladhi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' ij'al rahmataka fil ard ikfir lana dhunubana wa khatayana. Ya Tuhan kami, Tuhan yang di langit. Rabbuna alladhi fis sama', Tuhan kami yang di langit. Engkau mensucikan namamu juga urusanmu yang di langit dan di bumi. Sebagaimana halnya rahmatmu di langit itu, maka jadikanlah rahmatmu itu di bumi. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Ia adalah hadis yang hasan. Seterusnya, sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fa'aba alayhi illa kana alladhi fis sama' إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi nyawaku yang di tangannya, tidaklah seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maka ia enggan mematuhinya, kecuali Allah yang di langit. Kecuali Allah yang di langit akan memurkainya, sehingga ia dirodai oleh suaminya. Hadis Muslim dalam bab an-nikah. Seterusnya, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'arsyu fawqa al-ma' wallahu fawqa al-'arsy la yakhfa 'alayhi shay'un min 'amalikum. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arasy itu berada di atas air dan Allah berada di atas arasy-Nya. Tidak satu pun dari amal kamu yang tersembunyi dari pengetahuannya. Dalam hadis ini disebut bahawa Allah di atas arasy Allah di atas air, dan Allah di atas
langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tabrani dan Abdullah ibn Imam Ahmad. Begitu juga dalam hadis wal arsyu fawqa dzalik wallahu fawqa al arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Dan aras itu di atas langit, dan aras itu di atas langit yang ketujuh, dan Allah berada di atas aras dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis hasan riwayat Abu Daud dan lainnya. Dan begitu juga kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin qala wa arshuhu 'alal ma. Allah telah menciptakan atau Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50 tahun sebelum mencipta bumi dan langit, sedang arasnya di atas air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diperkuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan adalah arasnya di atas air. Dan adalah arasnya di atas air. Agar dia menguji siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya. Lihat surah Hud ayat 7. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'?" Tidakkah kamu mahu percaya kepada aku sedangkan aku dipercayai? Dipercayai oleh yang di langit, yakni Allah yang di langit. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Pengertian di sama, di langit, ialah alas sama, di atas langit, bukan meliputi semua langit. Hadis ini dapat dipahami melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqa al-'arsy. Inna Allaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqa al-'arsy. Sesungguhnya Allah menulis segala ketentuan yang berada di sisinya di atas arasnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian terdapat sebuah asar yang warid dari sahabat dan tabi'in, iaitu ucapan Ummi Salamah di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang bermaksud Allah bersemayam di atas arasnya. Beliau yakni Ummu Salamah berkata tentang ayat ini, istiwa itu tidak majhul, yakni dipahami. Caranya pula tidak diketahui, yakni majhul. Namun berpegang dengannya adalah keimanan, yakni wajib, dan menentang bahawa Allah bersemayam di atas arasnya adalah kafir. Menentang Allah bersemayam di atas arasnya adalah kafir. Lihat syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Al-Lalikai. Begitu juga isteri Nabi Muhammad SAW yang bernama Zainab bangga kerana dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan yakni Allah yang menikahkan yang di atas 7 petala langit. Sebagaimana pengakuan Zainab radhiyallahu anha, zawwajakunna ahliyakunna wa zawwajani Allah min fawqa 7 samawat. Kamu dinikahkan oleh ahli-ahli atau wali-wali kamu, dan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ke-7. Lihat, min fawqi 7 samawat, dikawinkan oleh Allah dari atas langit yang ke-7. Hadis ini adalah hadis Bukhari dan Baihaqi. Kemudian semasa kewafatan Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas berkata, "Kuntu uhibbu nisaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tayyiban, wa anzalallahu bara min fawqa 7 samawat
aku sentiasa mencintai para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai suatu kecuali kerana kebaikannya. Dan Allah telah membersihkan engkau dari atas langit yang ketujuh. Allah sudah membersihkan Aisyah radhiyallahu anha daripada langit yang ketujuh. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian berkata Umar bin Khattab, qala Umar bin Khattab, hadhihi imra'atun sami'a Allahu shakwaha min fawqa sab'a samawat, hadhihi Khawlah bintu Sa'labah. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inilah wanita yang didengar oleh Allah pengaduannya, yakni Allah yang berada di atas langit yang ketujuh. Inilah Khawlah binti Sa'labah. Inilah Khawlah binti Sa'labah yang didengar pengaduannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'a arqi'ah. Engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dari atas 7 petala langit. Bermaksud Allah berada di atas 7 petala langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Maghazi dan Muslim dalam kitab Al-Jihad wa Syiar. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qada Allahu al-khalq, kataba kitaban 'indahu sabaqat rahmati ghadabi, fa huwa 'indahu fawqa as-sama'." Setelah Allah mencipta makhluk, ditulis suatu kitab di sisinya. Rahmatku mendahului kemarahanku ataupun kemurkaanku. Maka ia di sisinya di atas langit. Ia di sisinya di atas langit. Ini menunjukkan bahawa Allah di atas langit. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasnya. Lihat surah Taha ayat kelima. Dan diiringi juga dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Summa stawa ila sama', dan dia berkehendak menuju langit. Kemudian di dalam kitab Al-Qawa'idul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna, halaman 58, berkata Al-Baghawi yang dinukil dari Ibn Abbas dan dari ramai lagi para mufassir salaf, bahawa apabila memperkatakan di mana Allah, mereka hanya berpegang pada lahir lafaz istawa yang bermaksud bersemayam, iaitu bersemayam Allah di atas arasnya, iaitu arasnya di atas langit. Kemudian mereka menyerahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketinggian Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya. Para pendengar dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di langit dan bersemayam di atas arasnya, dan arasnya di langit yang di atas langit yang ketujuh, di atas air. Di waktu Hajjah Wada', ketika Rasulullah SAW bersama 124,000 sahabat, baginda telah bersabda. Mereka mendengar sabda Rasulullah SAW, dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Hajj, bab Hajjan Nabi. Iaitu Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal ballaghtu?" Qalu na'am. Ala hal ballaghtu? Qalu na'am. Ala hal ballaghtu? Qalu na'am. Wa kana yaqulu Allahumma ashhad, yashiru ila as-sama',
bi usbu'ihi wa yaknutuha ila an-nas. Rasulullah SAW bersabda, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Bagi dia mengulangi, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Nabi mengulangi lagi, bukankah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab, ya. Nabi bersabda, ya Allah, saksikanlah, sambil menunjuk, memberi isyarat bahawa Allah di langit dengan telunjuknya, dengan jarinya, yakni menuju ke arah langit dan mengarahkan ucapannya kepada semua manusia. Sekali lagi saya katakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Hajj, bab hajjan Nabi. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan tangannya bahawa Allah di langit. Dan para ulama salafus salih sepakat menegaskan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, di langit. Dan di antara para ulama salaf yang menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Arasnya di atas langit ketujuh, di atas air. Antara mereka ialah Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, yang dikenal sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau telah menegaskan bahawa Al-Quran bukan makhluk dan diturunkan oleh Allah yang berada di langit. Dan beliau seterusnya menjelaskan di dalam kitab I'tiqad A'immatu Ashabul Hadis halaman 50-51 bahawa Allah mempunyai sifat, mempunyai tangan, Allah bersemayam di atas arasnya. Allah mempunyai sifat, Allah mempunyai tangan, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Lihat I'tiqad A'immatu Ahlil Hadis halaman 50-51. Begitu juga beliau menambah, wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala 'arsyihi. Dan mereka, yakni para ulama salaf, mengikut apa dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, telah ijma' bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas langit, iaitu di atas arasnya. Saya ulang, ditegaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan mereka, yakni para ulama salaf, telah ijma' bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas langitnya, iaitu di atas arasnya. Lihat Risalah ila Ahli Thawr, Risalah ila Ahli Thawr halaman 231-232. Kemudian di dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah yang ditulis sendiri oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, di halaman 48, beliau rahimahullah menjelaskan, di atas langit, langit itulah arasy. Di atas langit-langit, dimaksudkan langit ketujuh, itulah arasy. Maka tatkala arasy berada di atas langit, langit Allah berfirman, apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Sesungguhnya ia istiwa bersemayam di atas arasy yang berada di atas langit. Dan tiap-tiap yang tinggi itu dinamakan as-sama. Maka arasy berada di atas langit bukankah yang dimasukkan di dalam firman, apakah kamu merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Bukan seluruh langit, tetapi arasnya yang berada di atas langit. Kedua, di dalam kitab I'tiqad A'immah Al-Arba'ah terdapat fatwa Imam Syafi'i rahimahullah yang memfatwakan bahawa tidak sewajarnya seseorang dari makhluk Allah Ta'ala setelah ditegaskan ke atasnya hujjah, ia menolaknya. Kerana Al-Quran telah diturunkan dan disahkan oleh Rasulullah SAW tentang firman Allah tersebut, yakni firman Allah antaranya menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasnya. Begitu juga disahkan oleh Rasulullah SAW bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Kemudian Imam Syafi'i memberi amaran, fa in khalafa dhalika ba'da thubutil hujjah alaihi fa huwa kafirun billahi ta'ala.
Kata Imam Syafi'i, maka sesungguhnya sesiapa menyelesaikan hujjah tersebut setelah jelas hujjah atasnya, maka dia adalah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam kitab Zammut Ta'wil halaman 21 oleh Ibn Al-Qudamah. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas arasy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya dan arasnya di langit. Lihat i'tikad A'immah Al-Arba'ah halaman 40. Seterusnya tuan-tuan, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Fathul Bari terdapat ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah yang menegaskan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul anna Allah ala 'arsyihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatillahi ta'ala. Kami dan para tabi'in sepakat, lihat, kami dan para tabi'in sepakat menetapkan dengan kaul kami bahawa sesungguhnya Allah di atas arasnya, dan kami menerima ataupun beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh sunnah berkenaan sifat-sifat Allah. Lihat Fathul Bari jilid 13 halaman 406. Begitu juga Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kita boleh lihat apa yang saya katakan ini dalam Ainul Ma'bud, yang mana Imam Tirmizi berkata, qala At-Tirmizi wa huwa ala arsyihi kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih, qala ghairu kada qala ghairu wahidin min ahli al-ilm. Berkata Imam Tirmizi rahimahullah, ia bersemayam di atas arasnya sebagaimana yang disifatkannya sendiri di dalam kitabnya. Beginilah perkataan ahli ilmu yang bukan seorang sahaja yang mengatakan seperti itu. Seterusnya berfatwa Abdullah bin Mubarak. Apabila ditanya, wakila li Abdullah bin Mubarak, kaifa na'rifu rabbana? Qala bi annahu fawqa as-sama'i as-sabi' 'ala al-'arsy. Apabila ditanya kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana kita boleh mengetahui di mana Tuhan kita? Beliau menjawab dengan mengetahuinya bahawa dia di atas langit ketujuh, di atas arahnya. Lihat kitab As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad halaman 40. Begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah menjelaskan dengan fatwanya bahawa sesiapa yang mengingkari Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir. Adapun terhadap orang yang tawakuf, yakni diam, dengan mengatakan, aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, sesungguhnya dia telah kafir. Karena Allah telah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ia bermaksud Allah atau Ar-Rahman, yakni Allah di atas arasnya beristiwa. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 137. Terdapat kata-kata Imam Abu Hanifah yang saya jelaskan ni. Begitu juga Imam Malik rahimahullah. Tadi kita sebut Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, dan sekarang adalah Imam Malik rahimahullah. Beliau berfatwa, Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya di tiap-tiap tempat, yakni di mana-mana, tidak tersembunyi sedikit pun daripadanya. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 140. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan benar Allah di atas arasnya dan tiada siapa pun tersembunyi daripada pengetahuannya. Begitu juga asal dari Imam Ibnu Khuzaimah dari kalangan ulama Syafi'iyah, beliau berfatwa
barang siapa tidak menetapkan Allah Ta'ala di atas arasnya dan tidak menetapkan Allah istiwa di atas 7 langitnya, maka ia telah kafir dengan Tuhannya. Asar ini dikeluarkan oleh Hakim. Begitu juga lihat Ma'rifah Ulum Al-Hadis halaman 84. Begitu juga berkata sekali lagi Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid fi Isbat Sifah halaman 84. Kami beriman dengan khabar dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pencipta kami yakni Allah beristiwa, yakni bersemayam di atas arasnya. Dan Syekhul Islam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menjelaskan, tidak boleh mensifatkannya, yakni mensifatkan Allah bahawa Allah berada di tiap-tiap tempat ataupun di mana-mana. Bahkan wajib mengatakan sesungguhnya Allah di atas langit, yakni di atas arasy, sebagaimana Allah firman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yakni Ar-Rahman, yakni Allah bersemayam di atas arasnya. Dan diteruskan oleh Syekhul Islam Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau berfatwa dan wajiblah memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, yakni tanpa dibincang. Sesungguhnya Allah istiwa dengan zatnya. Allah istiwa dengan zatnya di atas arasnya. Keadaannya di atas arasnya disebut pada tiap-tiap kitab yang diturunkan kepada tiap-tiap Nabi yang Allah utus tanpa bertanya, bagaimana caranya Allah istiwa di atas arasy. Lihat Fatawa Hamawiyah Kubra halaman 84. Begitu juga dalam kitab Al-Ulu Li'alil Azim, Imam Samsuddin Az-Zahabi yang bermazhab Syafi'i ataupun seorang ulama Syafi'iyah menjelaskan dengan 14 dalil Al-Quran, 200 hadis dan 153 ucapan ataupun qaul para ulama ahli sunnah wal jamaah yang membuktikan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di langit. Beliau juga berkata, sesiapa mengingkari Allah di langit, maka dia kafir. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 137. Begitu juga berkata Rabi'ah bin Abdurrahman, wal juhudu bihi kufrun li'annahu raddu li khabarillah wa kufrun bi kalamillah wa man kafara bi harfin muttafiqun alayhi fa huwa kafirun fa kaifa biman kafara bi sab'i ayatin warada khabar Allah fi sab'i mawadi' min kitabih wal imanu bihi wajibun lidalik. Rabi'ah bin Abdurrahman berkata, menentang bahawa Allah bersemayam di atas arasnya dan arasnya di langit adalah kufur, kerana menolak apa yang telah dikhabarkan oleh Allah. Siapa yang kufur terhadap firman Allah dan kufur terhadap satu huruf dari firman Allah, maka sepakat ulama bahawa ia adalah seorang yang kafir. Bagaimana tidak dikafirkan seorang yang mengkafiri 7 ayat dan menolak khabar dari firman Allah di 7 tempat dari kitabnya? Beriman dengannya adalah wajib kerana itu adalah tuntutan agama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya kemukakan dalam kuliah ini adalah qala Allah, firman Allah, wa qala Rasulullah, dan sabda Rasulullah. Dan saya bawakan juga asar-asar para sahabat serta fatwa-fatwa daripada ulama mu'tabar, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibn Khuzaimah, Abdul Qadir Jailani, Ibn Qudamah. Kalau mereka ini tidak faham tentang di mana Allah, tentulah mereka tidak akan mengatakan bahawa Allah di langit. Kita boleh semak bahawa fatwa mereka berdasarkan hadis dan firman Allah. Mereka sepakat mengatakan bahawa Allah itu di langit bersemayam di atas arasnya.
dan arsy Allah di atas langit ketujuh, bukan meliputi langit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah memberi berkat terhadap kuliah yang kita kuliahkan pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya, tidak seorang pun daripada imam yang empat, sama ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kalau ditambah begitu juga Abdul Qadir Al-Jalani, yang mengatakan bahawa Allah di mana-mana ataupun Allah tidak bertempat. Saya katakan seperti ini kerana saya sudah puas merujuk di antaranya kepada masyayikh. Saya merujuk dan membaca sendiri kitab-kitab akidah yang ditulis oleh A'immatul Arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tidak seorang pun yang berfatwa bahawa Allah ada di mana-mana. Mereka sekalian ittifaq, sepakat mengatakan bahawa Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasnya, dan mereka mengisbatkan apa yang telah diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka berpegang dengan hadis Rasulullah SAW, amiruha kama ja'at, terima sahaja sebagaimana yang didatangkan, biduni ta'wil, tanpa ditakwil. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberi ruang kepada kita untuk menyambung kuliah ini, dan insya-Allah saya akan teruskan dengan kuliah yang berkaitan dengan akidah. Saya akhiri, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.